أوصي الإخوان ونفسي بتقوى الله عز وجل وصون الألسنة عما لا يعني وبالأخص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jadi terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan mulakan syarah ataupun penjelasan mengenai kitab Al-Usulus Thalathah. Nanti kita semua insyaAllah. Jadi untuk yang pertama kali ini permulaan, macam biasa kita baca matan, selepas itu saya syarahkan sikit-sikit lah. Boleh ha? Okey. Okey, kitab ini seperti yang saya beritahu tadi disyarah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Syekh menulis Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-thaniyatu al-amalu bih. Al-thalithatu ad-da'watu ilaih. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. Wad-dalilu qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Wa qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal wad-dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik fabada bil ilmi qabla al-qawli wal-amal. Jadi Syekh menulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebiasaannya ini adalah salah satu adab daripada Syekh apabila memulakan sesuatu percakapan ataupun memulakan sesuatu penulisan, iaitu sebabnya untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi faedahnya sebenarnya ada dua faedah yang kita dapat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah bertabaruk, mengambil berkat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua untuk al-hasar, untuk memfokuskan kepada apa yang kita nak percakapkan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Contoh perkataan Bismillahirrahmanirrahim, makna bi di sia adalah huruf jar. Huruf jar di sia, bi di sia adalah dengan untuk lil isti'anah. Kebanyakan para ulama tafsir menyebutkan bahawa bi di sia untuk meminta pertolongan dengan Allah. Seolah-olah kita nak madah bahawa dengan nama Allah, dengan meminta pertolongan Allah, aku melakukan sesuatu perkara. Lil hasar yang kami dah sebut tadi, untuk menyatakan tujuan apa yang kita nak Allah bantu daripada disialah, iaitu untuk meminta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seharusnya kita semua sebab ialah Nabi Muhammad SAW, ada sebuah hadis daripada Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang mana dimulakan dengan sesuatu yang tidak dimulakan dengan bismillah fahuwa abtar, maka benda yang sia-sia. Jadi hadis adalah hadis yang ada setengah ulama menyebutkan hadis itu adalah hadis dhaif, ada setengahnya menyebutkan hadis itu adalah hadis yang sahih. Dan yang seterusnya, Allah menyebutkan juga dalam perkataan Allah, bismi. Tadi kami syarah perkataan bismi. Jadi sekarang kita syarahkan perkataan Allah. Allah di sini adalah ismul, maksudnya berasal daripada perkataan ilah, iaitu yang disembah. Apabila disebut Allah, maksudnya yang berhak untuk disembah, yang paling berhak untuk disembah. Ada benda lain lagi lah yang paling berhak disembah. Dan sebagaimana ada lepasnya dituliskan di sini adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman adalah ismul jami' ataupun perkataan yang khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja.
Jadi Ar-Rahman, mun kita beri nama dengan bayi ke ataupun anak kecil ke, kita boleh letak nama Ar-Rahman aja. Kita mesti letak, mun nak letak pun dia mesti letak Abdul depannya. Abdul Rahman contohnya. Ataupun Ar-Rahim, kita boleh letak Ar-Rahim terus. Mesti letak Abdul Rahim. Ya contohnya lah. Jadi ya khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa makna Rahman? Ar-Rahman tu adalah maksudnya adalah pemberi yang ada rahmat, kasih sayang yang meluas. Semua kena kasih sayang. Contohnya mungkin kita nangga di dunia tu orang bukan Islam pun kena kasih sayang daripada Allah. Contohnya apabila Allah menurunkan hujan, jadi hujannya nyesik sekali terus turun. Munya sekali terus turun, yang maksudnya Allah tu nak menghancurkan habis lah. Tapi oleh kerana kasih sayang Allah, Allah turunkan hujan sikit. Jadi menunjukkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua makhluknya lah. Sekira beriman kah, kafir kah, ya untuk meluas. Tapi untuk Ar-Rahimnya berbeza. Ar-Rahim tu kasih sayang yang sentiasa bersambung. Macam tadi kami sebut kaitan dengan hujan. Jadi hujan tu apabila nya turun kepada orang kafir kah, Islam kah, nya akan memberi manfaat. Pokok tumbuh, tumbuhan haiwan ternak akan makan rumput-rumput yang tumbuh hasil daripada air hujan tadi. Pasal binatang yang boleh disembelih, dia meluas macam aja. Tapi untuk orang Islam, orang mukmin, dia bersambung. Contohnya makanan yang dia beri, yang ada kelak akan mendapat keberkatan. Badannya akan tumbuh sihat, akan bagus, anaknya akan dengar kata contohnya. Dia Allah akan jagalah, senang cerita Allah akan jaga. Sebab Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-21, yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Allah mengazab siapa yang dia suka, yang dia mau, bukan suka, mau lah, yang man yasha. Dan Allah memberi rahmat kepada siapa yang dia mau, wa ilaihi tuqlabun, dan kepada Allah ya Allah yang akan membolak-balikkan. Macam ni Allah mahu lah. Allah mahunya dapat rahmat ataupun azab. Ya Allah lah. Sebab kita katakan bahawa di dunia tu sebenarnya rahmat Allah luas. Kerana apa? Kadang-kadang kita masuk syurga, selalu kita dengar nak, bukan semata-mata amalan. Cara maksud padah lah. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan bahawa lebih kurang macam tu lah maksud hadisnya lah, pendekkan lah. Manusia masuk syurga bukan semata-mata kerana amalan. Contoh kita solat, selalu pergi masjid apa semua, bukan kerana aja, tapi masuk syurga kerana rahmat Allah. Mun semata-mata kerana amalan, contohnya orang munafik pun boleh masuk syurga nak. Orang munafik maksudnya orang yang nya menampakkan Islam tapi hatinya si suka dengan Islam, ya orang munafik. Tapi oleh kerana rahmat kasih sayang Allah, walaupun dia beramal sikit aja, contohnya ada ketika kita beramal sikit tapi pahalanya amat besar. Ya adalah contoh-contoh. Jadi i'lam, kita pergi kepada perkataan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dah jelaskan dengan ringkas lah. Sebenarnya ada setengah buku, ada siapa ngarang buku nya pernah mencarah Bismillahirrahmanirrahim aja, disyarahnya habis panjang, tapi kami pendekkan lah, ringkas, cara ringkas, amat-amat ringkas. Okey, i'lam, kita pergi perkataan i'lam, ketahuilah. Syekh mengatakan bahawa i'lam, ketahuilah, maksudnya Syekh nyuruh kita berilmu, carilah ilmu, ketahuilah dengan sebetul-betulnya, bukan ketahui dengan prasangka. Sebab pengetahuan tu ada beberapa tingkat. Okey, tingkat yang pertama adalah al-ilmu, maksudnya tahu sesuatu benda secara pasti. Contohnya kami madah lubuan tu berada di bahagian Seaman, dalam Seaman. Contoh, dalam bahagian Seaman. Seaman berada di dalam Sarawak. Ya pastilah. Tempat di mana lubuan tu berada, ya pasti, secara pasti. Okey. Ada yang peringkat kedua adalah al-jahlul basit. Al-jahlul basit tu jahil yang ringan. Jadi nya si tahu terus. Contoh kami nanya dengan Awas Menanjung ke, nanya dengan siapa-siapa lah orang yang si pernah pergi lubuan tu. Sini kawasan lubuan tu. Nya si akan tahu, nya dah si tahu. Si tahu. Jadi ya jahil yang agak ringan. Yang ketiga disebut jahlul murakkab. Jahil murakkab. Jahil yang bertimpa-timpa. Dah nanya si tahu, yang mula-mula tahu. Macam inilah.
cakap ibadah tadi, kes kita beri contoh sama lah, senang lah. Kes pergi lubuk hantu tak nak. Di sini lubuk hantu, orang si pernah datang lubuk hantu. Jadi orang si tahu mungkin dimiri kali. Contoh lah, mungkin dimiri. Dah lahnya dia disebut murakkab, bertimpa-timpa. Dah lahnya si tahu sikit. Nya tahu benda ya berdasarkan benda yang berlawanan. Benda yang berlawanan, bukan benda yang sepatutnya yang dia tahu. Okey, boleh ya al-jahlul murakkab. Maksudnya tahu sesuatu benda tapi berlawanan dengan betul-betul berlawanan dengan apa yangnya padah. Okey, yang keempat, tingkat yang keempat. Kita ulang tingkat pertama tadi ilmu, kedua jahil basit, jahil ringan, ketiga jahil murakkab, bertimpa-timpa jahil. Keempat al-waham. Okey, nya berprasangka, nya main agak-agak je. Nya si tahu sebenarnya, nang si tahu. Contohnya main nanya kiblat arah ni, si tahu. Tapi nya terus bantai semayang. Jadi di sia al-waham huwa idrak, nya tahu sesuatu benda yang mana kemungkinan benda ya salah. Kemungkinan benda yang salah. Nya tahu tapi kemungkinan benda yang salah. Nak jahil murakkab tak nya tahu tapi benda yang nang salah. Tapi itu al-waham nya tahu tapi kemungkinan benda yang salah. Cek kiblat tadi. Semayang terus semayang 400 jadah. Saya dah cek lagi arah kiblat nah. Terus semayang. Contoh ya al-waham. Memang nya si dapat angkat macam ni. Jadi yang kelima, peringkat pengetahuan yang kelima adalah asyak ataupun was-was ataupun ragu-ragu lah. Jadi ya maksudnya tengah-tengah 50-50. Macam kadang-kadang orang sawak pun lah, mungkinnya rasa lubuk hantu sini entahlah, mungkin lagi saya aman, mungkin aja lah. 50-50 nya keliru, takut betul takut salah. Kadang-kadang kita semayang nak selalunya dalam rakaat ketiga keempat memang ada salah, keliru kadang-kadang lah, si selalu lah keliru kadang-kadang. Selalunya memang akan ada 3 ke 4, 2 ke 3, 50-50. Okey. Yang keenam, peringkat ilmu yang keenam, az-zon, disebut az-zon. Zon tu adalah sangkaan. Sangkaan pecah dua. Ada sangkaan yang sangkaan baik, ada sangkaan buruk. Jadi nya tu nya tahu benda ya idrakus syai', tahu benda ya berkemungkinan benda ya betul. Dengan ilmu. Tahu dengan ilmu. Contohnya sangka baik, nya nangga orang beri duit contohnya dekat tabung masjid. Jadi nya bersangka baik. Oh, mungkin orang ya naiknya kali sebabnya dah nangga, nya tahu. Dah nangga orang beri duit. Mungkin orang yang ikhlas contohlah. Ada lagi sikit lagi. Mungkin orang punya bersangka buruk, mungkin orang yang nak so duit nak juga sen lah, so duit RM50 masuk tabung contohlah. Ia adalah sangkaan. Dan ilmu tu okey, ya 6 peringkat pengetahuan. Kita ulanglah. Pertama ilmu, kedua jahil basit, ketiga jahil murakkab, keempat al-waham, kelima asyak ataupun waswas ragu-ragu tu, keenam sangkaan. Sangkaan tu cakap ambil pada asyak tu 50-50. Nya tahu kan si tahu. Zon tu lebih berat kepada yang tahu. Mungkin 70% betul, 80% betul, nya berat ke arah yang betul. Al-waham tu nya berat ke arah yang salah. Okey, dan ilmu tu kita terbagi kepada dua, daruri dengan nazari. Daruri tu adalah benda yang kita perlu belajar pun kita dah tahu. Contoh air panas. Pegang air kita tahu air panas. Ataupun kita kena angin contohnya. Perlu kita belajar angin tu kena tu akan rasa sejuk ke apa, kita perlu kita belajar. Tapi kita nak automatik tahu. Ataupun kena palu ke, kena pukul, automatik terus sakit badan. Perlu kita belajar macam ni rasa sakit. Perlu kita belajar. Okey. Jadi untuk nazari tu kita perlu belajar, kita perlu tahu. Okey, nazari. Okey, sambung pada nazari. Wan nazari. Nazari itu benda yang perlu kita belajar. Ilmu pengetahuan yang kita perlu belajar. Tadi pengetahuan perlu kita belajar. Memang kita automatik tahu. Itu pengetahuan kita perlu belajar. Contohnya macam wajib niat dalam wuduk. Contohnya niat dalam wuduk ataupun solat. Macam mana keadaan solat. Kita perlu tahu. Okey. Jadi yang disebut oleh Syekh di situ adalah benda yang i'lam. Benda yang perlu kita tahu.
wajib nazari, kita merenung benda ya. Dan Syekh menyebutkan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Dalam terjemahan yang kami beri, semoga Allah merahmatimu. Ia adalah doa Syekh untuk orang yang belajar ilmu tu lah. Doa sebab ia adalah salah satu adab kepada orang yang rahmat. Syekh minta rahmat. Ini ada beza rahmat dengan pengampunan dosa, kasih sayang, ada bezanya. Okey, rahmat tu nya sampai ke arah redha Allah, dengan Allah menyelamatkan kita. Tapi beza dengan pengampunan dosa. Nya sampai pengampunan dosa sampai kepada redha Allah juga, tapi nya dah bergelumang dosa. Ada beza. Kita ulang rahmat dengan pengampunan dosa, istighfar lah bezanya. Kita ulang rahmat tadi adalah Allah menyelamat kita sebelum kita sampai kepada redha Allah, ataupun kita dah sampai redha Allah tadi, dengan Allah menyelamatkan kita daripada dosa, kesalahan apa semua. Si pernah malah benda ya. Macam para nabi, para rasul lah, si pernah malah dosa besar lah. Tapi pengampunan dosa tu sampai juga kepada redha Allah, akan sampai juga. Tapi dengan syarat nyatik bertaubat dan dah bergelumang, dah kena dosa tadi. Ya beza rahmat dengan istighfar, pengampunan dosa. Boleh okey. Yang seterusnya, yang kedua, annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Wajib kepada kita untuk belajar 4 masalah. Okey, 4 masalah tu yang saya sebut dalam buku Usulul Salasah. Jadi okey, seterusnya 4 benda yang perlu dibelajar, yang basic benar-benar, yang perlu semua orang tahu. Iaitu sebab hukum ilmu tu ada 2, fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu kifayah seorang aja belajar ke masyarakat dah cukup. Contohnya beri jenazah mandi, ataupun belajar hukum hakam jual beli ke apa-apa ajalah, seorang aja. Tapi untuk fardu ain semua mesti belajar. Semua, iaitu yang pertama al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Ilmu berkaitan dengan ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang pengetahuan Allah tu, iaitu yang mana pengetahuan tentang ma'rifatullah, iaitu pengetahuan tentang Tuhan, siapa yang mencipta kita. Pengetahuan tentang apa tuntutan dalam kehidupan tu. Adakah sekadar hidup, makan, minum, tidur sampai ke mati? Tapi ini ada tuntutan daripada Allah. Ia kaitan dengan ma'rifatullah, ataupun kita pengenal Allah, sifat-sifat Allah, macam ni, kekuasaan Allah. Jadi sebab ia akan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Dan di dunia tu kita boleh langgar tanda-tanda kekuasaan Allah, dah banyaklah dalam surah Az-Zariyat, dalam contohnya dalam ayat yang berbunyi wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di muka bumi itu ada petanda, petunjuk untuk orang yang hendak tunduk kepada Allah. Contohnya kita langgar kilat ke, kita langgar kilat simple je, sekali keluar je terus boleh mati orang, mungkin kena lah. Ataupun Allah tarik sikit aja oksigen, sibul hama 10 minit oksigen tarik, mungkin muka dah biru. Ataupun Allah terus meruntuhkan rumah yang kita bina beberapa sekejap je, lama dah kita membina rumah nak, kadang-kadang cecah sampai setahun, tapi Allah terus hancur sekejap aja, dalam masa beberapa minit aja Allah boleh hancur. Jadi semua benda ya ada menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita perlu pula? Apa yang kita perlu pula adalah ayat selepasnya Allah mendapat wa fi anfusikum, dan dalam diri kita orang, afala tubsirun. Tidakkah kita orang nanggar menungi semua benda ya, apa yang terjadi di muka bumi itu. Kadang-kadang Allah menyelamatkan kita daripada sesuatu pun ia adalah tanda-tanda Allah sayang kita. Dan wa ma'rifatu nabi, dan pengetahuan mengenai Nabi Muhammad SAW. Jadi pengetahuan mengenai Nabi Muhammad SAW ia adalah perlu sebab apa?
Sebab kami ada nanggar satu video lah yang pernah di-share di Facebook Jamadah. Dalam kita kena kita hanya nerima Nabi Muhammad saja, dalam syahadah lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena sebut nabi lain juga, wa asyhadu anna Muhammad wa Isa, semua nabi lah nak disebut dalam lah. Jadi kena Nabi Muhammad saja, hanya mempertikai benda ya. Jadi kita nak bagi tahu bahawa pertama, sebab apa Nabi Muhammad ajak disebut dalam syahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebab ia adalah syarat Islam kita. Sebabnya semua benda yang sampai ke kita tu adalah perantaranya adalah Nabi Muhammad SAW, bukan daripada mana-mana orang lain lah, daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW yang dah dilantik menjadi Nabi dan mengantar semua yang daripada Allah dengan kita. Jadi tugas kita adalah terima aja, terima dengan hati yang ikhlas. Mungkin kita terima dengan hati yang tidak ikhlas, kita akan jadi munafik. Contoh macam Abdullah bin Abi Salul dekat Madinah nak, orang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Jadi terima apa petunjuk daripada Nabi, terima apa yang benar daripada Nabi, dan juga membenarkan apa-apa berita yang Nabi sampaikan, sama ada yang sebelum tu ataupun selepas tu kelak. Contoh sebelum tu contohnya cerita tentang Nabi sebelum tu lah. Nabi Muhammad SAW cerita tentang Khidir, cerita tentang Nabi Musa AS, cerita tentang Nabi Adam, semualah. Jadi kita percaya. Dan ataupun yang selepas tu, contohnya hari kiamat, apa akan berlaku, keluar Dajjal, kita akan pergi syurga neraka. Jadi kita terima semua benda ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memesan kita dalam surah An-Nisa ayat ke-65. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Fala wa rabbika, Allah madah apa? Dan sesungguhnya, benar-benar Allah bersumpah di sini, wa rabbika, Tuhanmu, mengatakan bahawa la yu'minuna, orang-orang beriman tu, manusia tu akan beriman selagi mana sidaknya si berhukum, si ngambil hukum daripada Al-Quran, daripada hadis Rasulullah SAW. Ketika mana sidaknya ada masalah, berpecah, fima syajara bainahum, ataupun bertelingkah, ambil hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Mana ada masalah, rujuk Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh kita paling jelas sekarang, apabila kita nak madah solat wajib contohnya. Macam ni sini dapat solat wajib, ni tahu ustaz madah. Dia kadang kesilapan sikit lah. Jadi sekurang kita tahu daripada mana juzuk yang mengatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatakan solat wajib ataupun puasa wajib. Cumanya perkataan-perkataan para ulama, para ustaz, para yang lain-lain lah, setidaknya hanya menjelaskan aja yang si jelas. Tapi asal kepada hukumnya, sumber asasnya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ya, yang paling asas, paling benar-benar asas lah. Kayak Allah madah apa? Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Dan kemudian sidaknya dalam hati sidaknya sedar rasa berat nak nerima. Apabila Allah madah arak haram contohnya. Cerita orang di luar tu fahamlah mungkin keadaan nak. So kami berdakwah dulu pun di kawasan Iban lah. Pernah juga ditegur, Ustaz, jangan cerita gila hal arak. Tiap hari minum arak. Kat area Jawong kami ingat. Nak cerita hal arak. Tapi kita cerita juga. Sebab apa? Sebab kita nak setidaknya terima apa yang Nabi, apa yang Allah padah dalam Al-Quran. Okey. Apabila kita terima apa yang ada dalam Al-Quran dengan hati yang terbuka. Contoh macam arak tadi. Allah menyatakan haram arak dalam Al-Quran. Apabila nya terima, nya ada masalah nak terima, jadi ialah yang dimau oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita dah baca tadilah. Wa yusallimu taslima, dan menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Menyerah. Pahal si minum arak, serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam surah An-Nur Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama kana qaulil mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih. Sungguhnya orang beriman tu munnya dipanggil, diseru ke arah Allah, datang ke arah Allah ataupun perintah Allah ataupun perintah Rasul, yahkumu bainahum, untuk berhukum, ambil hukum daripada siapa, ayyaqula sami'na wa ata'na, setidaknya cuma madah
kami orang dengar, kami orang taat ajak daripada sidaknya. Wa ulaika humul muflihun. Mun sidaknya macam ya saya dah mempertikai lagi. Kena macam mana? Kena ramo, pahal. Sikit je minum lelek contoh. Jadi mun sidaknya terus tolak, ialah yang dinyatakan Allah sebagai wa ulaika humul muflihun. Dan sidaknya adalah orang-orang yang berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Sebab orang yang dijanjikan kejayaan tu Allah dah madah macam ni, insya-Allahnya akan berjaya. Berjaya macam ni rupanya, ya hak Allah lah macam ni rupa Allah nak nyuruhnya berjaya. Sama ada menonjol di kalangan orang ataupun menonjol di kalangan para malaikat, kita si tahu lah. Dan dalam surah An-Nisa banyak sebenarnya ayat-ayat dalam Quran. An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Mun bercanggah, mun bertelagah, mun kita orang bertelagah tentang sesuatu perkara, tu wajibkah halal, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Cari apa yang dipadah dalam hadis Nabi. Nabi madah okey, on aja. Nabi madah cancel lah. Si berpalah lah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Allah madah apa? Syaratnya mun benar-benar kita orang tak beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Kena Allah nyebut beriman dengan Allah, sambung juga dengan beriman dengan hari akhirat. Sebab dua benda ya adalah nyasik boleh pecah. Mun beriman dengan Allah, mesti beriman satu masa kelak. Sebab semua yang kita buat di dunia tu semua dibalas kelak. Walaupun si dibalas di dunia, kadang-kadang kita kami sendiri tahulah, kadang-kadang di mahkamah kita kadang-kadang macam dulu kami belajar kaitan dengan syariah, perundangan syariah lah, kita kadang tahu juga kadang-kadang sebab sesuatu benda hakim, kadang-kadang benda gaib hakim si tahu apa yang terjadi di rumah tangga ataupun yang bunuh orang, dia si tahu apa yang terjadi sebenarnya lah. Cumanya dapat menghakimi apa yang nampak aja. Contoh mun bunuh orang contohnya, siapa yang bunuh sebenarnya, kadang-kadang si nampak, kadang-kadang lah yang hakim dapat hakimkan buat keputusan adalah berdasarkan penemuan bukti, pisau ke, pistol ke, parang ke, apa-apa aja lah. Kadang-kadang benda ya menghakim secara ya kadang-kadang si lah berlaku, kadang-kadang orang si bunuh jadi mangsa nak. Orang yang datang dudi sia nak nolong ke apa, lunya jadi mangsa. Kayak orang kadang-kadang sama-sama saksi kejadian enggak sama-sama kadangnya lupa ingat. Orang si bunuh pergi kena. Sebab ya perlunya beriman pada hari akhirat. Kita beriman, yang aku tahu hari akhirat adalah hari pengadilan yang sebenar-benarnya. Sebab ya Allah nyebut beriman pada Allah dan juga hari akhirat digabung. Sebab apabila kita beriman dengan Allah, kita akan dapat habuan di akhirat. Semua benda dibalas. Cara Mek Sadu sebut dah, kita di dunia tu kita kena fikir apa akan jadi dengan aku 100 tahun akan datang, 200 tahun akan datang. Kadang-kadang kita jarang fikir. Sebab Mek nak ngembak bahawa 100 tahun akan datang kita masih hidup lagi si akan hidup lagi. Selalunya lah, selalu mu ada umur 100 lebih tahun lebih. Kini itu umur kita mungkin 20 nak, 20, 30. Mun ada lebih 100 tahun lah, 130 tahun lah, alhamdulillah lah. Tapi selalunya di alam kubur, debah kubur ni dah tempat kita. Selalu mun di sekolah dulu cikgu nanya, apa cita-cita? Cita-cita kami nak jadi cikgu. Ya apa visionnya dah besar. Tapi belum depan lagi. Kami nak ada mbak ke depan lagi. Apa jadi cita-cita 100 tahun akan datang, 200 tahun, 300 tahun akan datang. 200 tahun akan datang, duduk depan kubur, kita nanggau orang depan kubur. Apa jadi aku? Apa akan jadi dengan aku dalam kubur? Pada waktu ya baru kita teringat bahawa sebenarnya nak dapat pahala cuma ada di dunia. Nak ngurang dosa cuma ada di dunia. Kecuali beberapa kes. Ada keluar kes tak? Ada. Kesnya senang. 3 benda Rasulullah SAW menyebutkan bahawa iza mata ibnu Adam awil insan, jika mati ataupun meninggal seseorang anak Adam ataupun manusia lah ataupun insan, in qata'a amaluhu illa salas, terputus semua amalan kecuali tiga sebab tu. Pertama, al-ilmu yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Contohnya Ustaz Ani Erwan ngajar biak ngaji. Selagi mana biak ngaji kelak nya dah besar, nya akan ngajar biak lain ngaji. Biak lain kelak nya dah besar, nya akan ngajar biak lain lagi.
senang cerita, munya di alam kubur, nya dah bah kubur, nya terkejut. Macam ni pahala aku tak boleh tambah. Sebenarnya terkejut. Ataupun yang rasa-rasa aku untuk banyak dosa tu. Tapi siknya teringat bahawa dulunya pernah ngajar ngaji. Contoh. Ya ilmu. Contoh macam kita nak anggap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Betapa banyak ilmu yang nya ajar dengan kita. Yang kedua, as-sadaqatun jariyah. Sedekah yang mengalir. Sentiasa mengalir. Kita beri Quran dengan masjid. Selagi mana Quran yang dibaca, selagi ya duduk dalam kubur pun relax goyang kaki dapat pahala. Kejut-kejut enggak pahala ada. Alhamdulillah. Padahal orang baca Quran yang kita pernah sedekah di dunia dulu waktu kita hidup. Ataupun kita beri sedekah dengan masjid contohnya. Beri sedekah dengan masjid, dipolah atap apa semua, selagi mana masjid ya kekal, selagi ya kita dapat pahala. Yang ketiga, untuk bagi orang yang dah kahwin lah, waladun solihun, anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Ya ketiga benda lah yang kita katakan bahawa sebab ya Allah selalu dalam Quran Allah gabungkan Allah dan juga hari akhirat. Agak panjang sikit lah syiar. Okey, wa ma'rifatu dinil Islam, sambung kepada matan tadi, dan pengetahuan mengenai agama Islam. Dan Islam tu ada dua makna am dengan makna khas, umum. Makna umumnya adalah beribadah kepada Allah dan beriman dengan Rasul secara umum. Betul yang dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam apa semua dulu lah. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-128 Allah SWT menyebutkan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa min sebenarnya ayat sampai habislah ayatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan bahawa Rabbana, wahai Tuhanku, waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Di sini Nabi Ibrahim menyebut perkataan muslimin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku orang yang muslim, orang yang berserah diri, nyerah diri aku denganmu. Lepas tu kita akan sentuhlah apa yang perlu kita serah. Terserah, doa dengan Allah je, tawakal dengan Allah je, berharap dengan Allah je, semualah berserah diri. Dan juga zuriat-zuriatku tu Nabi Ibrahim diperkenankan doanya. Sebab apa? Banyak Nabi lahir daripada zuriat Nabi Ibrahim. Contoh Nabi Ismail, zuriat Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Yaqub, semua lalu jadi Bani Israel. Geng-geng sidak selalu disebut dalam Quran sampai kepada Nabi Isa, Bani Israel. Tiba-tiba Nabi Muhammad keluar, bukan Bani Israel, tapi nya adalah zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kami pada tadi bahawa doa Nabi Ibrahim alaihissalam diperkenankan di situ. Semua zuriatnya jadi majoriti lah, jadi Nabi. Ummatan muslimatan laka, dalam ayatnya disebut umat yang berserah diri kepadamu, yang makna am. Tapi makna khasnya adalah dikhaskan untuk selepas Nabi Muhammad SAW diutus, jadi kita kena beriman, menyerah diri pada peraturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana peraturan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab mun kita nanggalah makna muslim tu, mun kita ngikut definisi umumnya tadi, orang Yahudi dengan orang Nasrani pun masuk dalam definisi umum tadi. Sebabnya orang Yahudi setidaknya menyerah diri jadi muslim sewaktu zaman Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa tidak tok lah yang nolong dakwah Nabi Musa alaihissalam. Tapi lama last kali keluar Nabi terakhir, Nabi Muhammad setidaknya beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasrani sama juga pada zaman Nabi Isa alaihissalam, setidaknya menyerah diri dengan Allah, menolong Nabi Isa alaihissalam pada waktu ya. Tapi apabila Nabi Muhammad keluar, setidaknya menyerah diri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kita pada tadi ada makna am, ada makna khas. Itu pentinglah untuk di hari nak syarah nak pecahkan di sini lah apa makna Islam secara umum dengan Islam secara khusus. Dan agama Islam tu adalah agama yang diterima. Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah SWT sebutkan dalam surah apa? Ali Imran ayat 19 nak. Allah sebutkan inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima Allah adalah agama Islam.
Sebab apa? Sebab orang Yahudi sidaknya madah, agama ramai orang pun diterima juga. Nasrani datang tak, agama ramai orang pun diterima juga. Jadi tapi lepas ya Allah membatalkan semua ya dengan surah Al-Imran tadi, dan ada juga surah ayat ke-85. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari agama lain selain agama Islam, Allah akan terima. Dan di akhirat kelak munnya cari juga dah lelah susah payahnya tak belajar macam tu, susah payah diri jempun lah, tiba-tiba nya jadi rugi. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut minal wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nya akan jadi rugi. Sebab apa? Sebab ialah kita pada tadi nak lelah-lelahnya belajar, lelah-lelahnya pergi macam Hani Irwan, alhamdulillah lah datang situ penat-penat nak. Semoga Allah melimpahi rahmat pada kita dua lah daripada luar tu. Tok kes orang lain lah, lelah-lelah belajar, duduk datang apa semua dengar bacaan tu, tiba-tiba saya dah apa-apa. Dia yang Allah Subhanahu wa taala sebut fahuwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat kelaknya rugi, amat rugi, nya akan rasa nyesal. Pahal aku di dunia dulu macam tu. Dan agama tu, sebab agama Islam tu nya dah lengkap. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari itu telah sempurna agama ini, agama kamu wahai Nabi Muhammad lah. Itu ya ayat turun kan Nabi Muhammad. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari itu lengkap agama kamu. Lengkap dah agama tu. Syek dagi yang sikit-sikit. Syek dagi. Allah dah madah dalamnya pegang agama tu je. Mun dulu Allah mungkin akan madah satu masa kelak Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad akan keluar. Mungkin waktu ya Allah madah sebenarnya. Tapi sekarang Allah dah madah pegang agama tu je. Sebab agama tu dah lengkap. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku menyempurnakan kepada kita orang nikmat aku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan hari itu aku redha agama Islam menjadi agama kita orang. Dan yang pentingnya kita pergi kepada matan, cari ilmu bil adillah, dengan dalil-dalil. Sebab kita orang Islam lah, kita tu kuat berpegang dengan dalil, kuat berpegang dengan bukti. Sebab ya ada para ulama salaf, kami ingat namanya lah, betulkan lah. Yang ada apa? Keistimewaan Islam tu, agama Islam adalah pada sanadnya. Agama lain ada sanadnya. Agama contohnya agama Nasrani, Yahudi, Buddha, apa-apa je lah. Cari sanadnya. Mun kita dapat sanadnya nang bertuah benar lah. Pisau nang sedah lah. Cuma agama Islam kita, mun kita buka sikit hadis je, orang akan minta ni sanadnya tu benar Nabi madahkah. Kita pun buka Sahih Bukhari nak, daripada A'mash, daripada Abu Zakwan, Abu Soleh, ada seorang nama perawi nama Zakwan, daripada Nafi', daripada semua sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sikit hadis mesti ada sanad. Munnya ada sanadnya bukan hadis sahih, nya akan jadi hadis palsu. Mun sanad je putus pun nya belum dikira hadis sahih. Nya boleh jadi hadis dhaif, hadis yang lemah. Dan sebab kita mau benda yang betul-betul benar-benar ada, bukan benda yang kami pada tadi lah, sebab kami cerita pasal pengetahuan tadi, bukannya jadi waham, bukannya jadi azan, bukan jadi sangkaan. Aku rasa ada lah dalam Quran, bercek, lecek. Sepatutnya madah dulu, dalil letuk supaya jelas bagi kita. Sebab ya kadang-kadang kita sendiri, orang Islam sendiri lah, kami faham juga kadang-kadang setengah orang yang menganggap Islam tu agama boleh pakai akal aja, asal bola baik je, kakak bagus je. Macam di Facebook, kelakar kacak sikit, ambil share dengan orang, tapi dalil saya dah. Sepatutnya nya kakak kacak, berilah dalil sikit nak daripada Al-Quran, daripada hadis, sininya boleh benda ya. Baru kita boleh relate dengan Islam. Pemanya selainnya mungkin kita boleh madahnya kata-kata hikmah aja lah. Macam utlubul ilmi ila sin, utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Setengah orang madah ya adalah hadis daripada Nabi. Tapi sebenarnya apabila dicek sanadnya sudah. Cuma ya apabila diceknya cuma ada dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, perkataan Imam Syafi'i. Ya contohlah, munya nak madah ya kata-kata hikmah mungkin boleh. Punya madah hadis ya kita si wani nak nerima, sebab Nabi dah mengancam kita dengan
Jangan mengatakan man kazzaba alayya muta'ammidan, siapa yang mulak maki nama aku dengan sengaja, muta'ammidan. Nabi badah dengan sengaja di sini termasuk punya si ngecek. Fal tabawwa maq'adahu finnar. Yang telah nempah tempatnya di neraka. Jadi dalil tu ada dua. Sam'iyah dengan apa? Sam'iyah contohnya dengan aqliyah. Ada dua. Aqliyah. Okey. Contoh yang pertama dulu, sam'iyah adalah apa yang daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya, sam'iyah. Dan aqliyah adalah daripada akal kita. Contohnya dalam surah Al-Fatah ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ah. Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah dan siapa-siapa yang dengannya, supportnya, iaitu para sahabatnya. Dan wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan Nabi Muhammad tu illa rasul, adalah si lain hanyalah pesuruh Allah, dan telah berlalu sebelum Nabi Muhammad tu beberapa orang rasul. Jadi ya contoh-contohlah sam'iyah kita boleh nangga, dan aqliyah daripada akal kita boleh nangga keluar nangga macam ni Allah mencipta bumbung yang saya tiang. Langit lah, tangga langit warna biru yang melindungi kita daripada sinaran matahari, daripada mun kita belajar sains kita akan jumpa meteor apa semualah melindungi kita daripada kehancuran. Ya kita boleh melindungi lah. Tapi kita sibuk jauh lah badan tangga badan kita nak kita makan mau makan nak keluar balik nak. Tapi apabila kita makan kita sih tahu mana makanan yang jadi tenaga, mana makanan yang jadi tai. Dikeluar masuk dalam jadi tai. Kita sih tahu. Ia adalah hebatnya Allah. Allah boleh bagi makanan belum apabila kita makan Allah bagi untuk jadi tenaga, untuk jadi daging kita orang, untuk dikeluar balik jadi tai. Ya hebat Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tu as-saniyatu, balik kepada matan tadi, as-saniyatu al-amalu bih. Yang tadi 4 masalah. Yang pertama yang kita belajar adalah ilmu. Kedua al-amalu bih, beramal dengan ilmu yang kita belajar. Kenapa ditekankan ni sia? Kerana pertama, siapa yang beramal tanpa ilmu siapa yang beramal tanpa ilmu yang seperti orang Nasrani. Sebab dalam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin sia, ihdinas siratal, sebelumlah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ad-dallin ni sia, orang-orang yang sesat ni sia, ia merujuk kepada orang Nasrani. Pasal Ibnu Abbas pada apa? Sebab orang Nasrani tu nya beramal tanpa ilmu. Setidaknya si tahu bahawa Nabi Isa tu diangkat ke langit. Last kali setidaknya nyembah Nabi Isa. Beramal tanpa ilmu. Adanya main amal, main cang je, tam je, asal ada macam lah. Ada juga yang ada ilmu tapi sibuk beramal. Contoh siapa? Yang Allah sebut tadi, ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang dimurkai. Orang dimurkai tu Ibnu Abbas pada apa? Adalah orang-orang Yahudi. Sebab apa orang Yahudi? Sebab orang Yahudi tu setidaknya ada ilmu tapi setidaknya si mau beramal. Contohnya macam dalam surah Al-Baqarah ni, allazina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah merakamkan orang Yahudi tu pegangan setidaknya tahu dengan Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana tidak tahu anak setidaknya pun kenal, sebagaimana tidak kenal dengan anak setidaknya pun. Macam kita mau kita tahu dengan anak kita akan tahu semua sekali nak tai lalatnya sini, punya ada bananya bana sini, tinggi ni anak kita apa semualah, mau ada anak lah. Jangan mek ada anak kita dah tahu dah tingginya macam ni apa semua, ciri-ciri anak kita memang dah tahu dah. Orang Yahudi tu nya cuma juga nya tahu dah semua ciri-ciri yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Macam ni tidak tahu, macam ni kita tahu dengan anak kita. Tapi masalah setidaknya adalah
Apabila keluar Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, setidaknya sanggup nunggu Nabi Muhammad di Madinah lagi dulu. Sebab ia ada orang Yahudi di Madinah pada zamannya. Yahudi Bani Quraizah, Bani Nadir, Qainuqa, setidaknya ada di Madinah. Sebab setidaknya mau nunggu Nabi Muhammad. Tapi berlalu generasi, setidaknya berlalu bertukar-tukar generasi lah. Setidaknya ilmu yang masih ada, dia turun daripada nenek moyang setidaknya. Tapi apabila keluar Nabi Muhammad, setidaknya simuk beramal, setidaknya simuk tunduk, setidaknya simuk ngikut apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Ia adalah kesilapan yang bagi kami terbesar bagi setidaknya lah orang Yahudi. Sebab Allah nyebutkan bahawa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita masuk dalam dua golongan tadi lah. Yang mana yang beramal tanpa ilmu ataupun yang berilmu tanpa amal. Jadi sebab yang perlu dielak lah. Lepas ad-da'watu ilaih, as-salisatu. Dan yang ketiga, masalah yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Masalah ketiga tu, apabila kita dah ada ilmu, kita dah juga beramal, ketiga kita perlu buat adalah berdakwah, sampaikan dengan orang lain. Tapi dakwahnya mesti atas dasar ilmu. Kadang-kadang kita berdakwah, kita belum habis. Contoh kadang-kadang si pernah belajar pun tentang Quran, hadis, si pernah hafal walau sikit hadis pun, ayat Quran pun si pernah hafal. Tiba-tiba kelakar cerita tentang pengalamannya masuk Islam zaman dulu. Contohlah. Boleh juga sebenarnya, tapi bercakaplah atas dasar ilmu supaya si lari lah. Kadang-kadang kita dengar orang cerita hal vaksin nak naklah cerita hal Dajjal je, Illuminati je, contohlah. Boleh tapi kena keluarkan hujah lah di sini, yang mana menyokong hujahnya, yang terbaik lah apabila kita bercakap dengan hujah, kita menyeru orang kepada ilmu, cari ilmu. Sebab Allah SWT menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125, Allah SWT berkata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah setidaknya ke arah ila sabili rabbika, ke arah jalan Tuhanmu. Ke arah jalan Tuhan adalah bukan jalan sangkaan kita. Kita nyangka kita akan bertemu dengan Tuhan macam tu. Tapi sebenarnya dalam Quran Allah madah contohlah. Jadi kita ikut jalan yang dah ditetapkan Allah. Dan lepas apabila berdakwah, Allah sebut di sini adalah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan penuh hikmah dan juga dengan penuh dan beri pengajaran yang terbaik untuk setidaknya. Contohnya Nabi Muhammad SAW beri contohlah kisah Arabi, seorang orang Badawi pada waktu masuk Masjid Nabawi, dia buat apa? Terus kemih. Tapi Nabi buat apa? Da'ha. Ilek. Macam ni hadis da'uha, biarkannya dulu, relax dulu, biarkannya habis hajatnya. Nabi pada waktu mungkin kita nangga hadis Nabi amat bijak. Kenapa memang dah amat bijak? Bayangkan tengah orang yang kemih, sahabat lain nengaknya, woi, penyewalah. Ataupun yang mungkin musin, yang mungkin berikut terus. Kemih lu berciciran contohlah. Lu banyak lagi kawasan yang nak cuci. Ataupun munya narik ke atas pun, air kemih mungkin akan lilih sikit nak, akan berselerak lah. Pada waktu kita nangga Rasulullah SAW berdakwah dengan amat bijak. Relax Nabi badah, relax, biarnya habis dulu supaya air kemih tidak mengalir ke tempat lain. Supayanya kekal di sini, senang kita nak cuci di satu tempat. Ia adalah taktik Rasulullah SAW. Taktik kedua yang tampaknya disedari juga di sini adalah yang mana orang Arab Badawi nangga kelembutan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama tadi kita dah cerita tentang hikmah tadi, apa yang kita dapat daripada hikmah tadi lah, iaitu berdakwah dengan hikmah. Kita akan nampak kesannya sama ada pada sekeliling kita, kawasan kita, tadilah kita cerita pasal kawasan, ataupun tentang diri orang yang didakwah tadi, orang Badawi tadi, hanya akan rasa kelembutan hati Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sahabat pun akan melihat contoh daripada Nabi Muhammad SAW yang kita sebut wal mau'izatil hasanah, contoh daripada Nabi. Sahabat pun akan berdakwah dengan baik pada waktu Pernah seorang namanya Ibnu Umar ke Ibnu Abbas, cek balik lah, takut salah, kalau antara dua keliru. Seorang pernah datang
Nganok Ibn Abbas kami ingat. Asal Ibn Abbas ataupun Ibn Umar antara dua lah. Nganoknya. Lepas ya, sebab apa? Sebab pada waktu ya, Ibn Umar ataupun sahabat tadi lah kami ingat namanya, pakai baju yang baru, kacak bajunya. Pasalnya dia nok. Engkau tu sahabat Nabi, kena engkau pakai baju membazir apa semua kena anok lah. Senang cerita dalam riwayat lah. Lepas ya, sahabat Rasulullah SAW tu tadi yang ada apa? Adakah yang melawan balik? Tanpa ke apa, terajang ke apa? Tidak. Cuma dalam riwayat yang mengatakan bahawa sahabat nanya, dah habiskah? Dah. Sahabat yang buka baju tadi, dia beri dengan orang. Apabila dia beri dengan orang pun rasa malu. Dan mulai dari hari orang tadi, asalnya si suka dengan sahabat tu tadi, jadi suka dengan sahabat Nabi Muhammad SAW tu tadi. Kami ingat nama sahabat, boleh ceklah sama ada Ibn Abbas ataupun Ibn Umar radhiyallahu anhu, boleh ceklah. Dan Allah yang paling penting dakwah, balik kepada matan tadi, dakwah adalah perlu ke arah yang jelas. Sebab Allah SWT menyebutkan dalam surah Yusuf ayat yang ke-108, qul hazi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah, aku tu menyeru kita orang ke arah jalan yang jelas. Jelas daripada Allah, bukan menyeru ke arah benda yang si jelas. Apabila jelas, maksudnya apabila si kakak mesti ada dalil, mesti ada petunjuk, mesti setiap kita mesti hafal paling-paling pun hadis, contohlah Arba'inun Nawawi, mungkin kita pendakwah lah, paling-paling kita dah hafal Arba'in Nawawi 42 hadis, ataupun ayat Quran ke apa ke, macam ni alhamdulillah hafal Quran, alhamdulillah satu usaha yang baik. Cak ambil sendiri kadang-kadang kita memaksa diri walaupun rasa malas. Cak ambil kadang-kadang ada rasa malas lah. Sebab ya mun doa, Rasulullah SAW pernah ajar kita doa, aku berlindung daripada sifat, salah satu lah sifat malas. A'udzubika min macam ni hadis ada minal kasal. Salah satunya adalah Nabi minta lindung dengan sifat malas. Sebab sifat malas tu hanya menghalang kejayaan selalunya lah. Sepatutnya kita boleh berjaya, tapi apabila ada sifat malas, kita akan terhenti usaha kita. Kita target nak menjadikan Lubuk Hantu. Contohnya Lubuk Hantu kawasan yang orang mana sidaknya mualaf semua. Tapi apabila ada malas tu, nyalul lekat. Si dapat nak buat. Jadi ia kaitan dengan sifat malas. Okey. Ala basirah. Kita dah pada tadi, kita dah sentuh ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Siapa yang Nabi maksudkan adalah para sahabat Nabi, para tabi'in. Kita cubalah ikut para sahabat, para tabi'in, orang-orang selepasnya lah. Jadi macam ni kita nak tahu perihal sidaknya, perilaku sidaknya, kita tahu melalui para ulama yang menyampaikan pada kita, yang menjelaskan macam ni situasi pada waktu ialah dengan baik. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan pasti Allah nyuruh Nabi Muhammad SAW ada apa? Subhanallah wa subhanallah, dan maha suci Allah. Apabila Allah nyebut maha suci, maksudnya si boleh ada dalam dakwah, si boleh ada riak, si boleh ada bersih, senang cerita bersih. Si boleh ada riak, si boleh ada rasa nak dapat jawatan, si boleh ada setuk nak apa duit aja ke apa ke, bersih. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Salah satu paling terbesar kadang-kadang kita berdakwah lah, si pun kita menyembah benda lain ataupun menyembah bersama dengan Allah benda lain. Kadang-kadang hati kita mensyirikkan Allah. Syirik apa? Syirik asghar, syirik yang kecil. Nabi madah apa? Syirik kecil tak? Nabi madah inna ma akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Benda yang paling aku takut dengan umatku adalah syirik kecil. Pasal sahabat nanya, masyirkul asghar ya Rasulullah, apa syirik kecil ya wahai Rasulullah? Ar-riya. Nabi madah ar-riya. Kena riya menjadi syirik kecil. Kita kena faham makna syirik. Syirik tu menduakan Allah. Kita nyembah Allah, kita menyembah juga benda lain. Kita minta dengan Allah, minta juga dengan benda lain. Kita minta tu sama juga. Kadang-kadang kita dakwah, kita mau dapat pahala, kita mau juga dapat pujian, mau juga dapat harta, mau juga dapat tu, semua di maunya. Jadi di sini ada konsep berkongsi, kongsi niat. Sebab dia Nabi madah dia adalah syirik kecil.
yang riak tadi lah, riak. Sebab bahasa Arab tu ada banyak ni, ada riak, ada sum'ah, ada takabur, apa semua lah. Munnya riak maksudnya benda yang ni nampak manusia. Kita sedekah duit 50, kita mau manusia nangga, kita sedekah duit. Tapi mun sum'ah, kita mau apabila kita maulah sesuatu, orang akan bercerita hal kita. Sebab yang disebut sum'ah. Mun ada takabur, lain lagi. Takabur kita meninggi-tinggi diri kita, besar diri kita. Aku untuk sedekah RM50, kau yang enggak RM1. Jadi contohlah takabur. Dan yang seterusnya. Dan majallat, medium dakwah tu ada banyak. Nyasi sekadar ada nangga live kami dengan Hikmah Sibu lah. Kami cerita pasal dakwah amat-amat panjang. Cuma hari tu kami pendekkan lah, amat-amat ringkas lah. Dakwah bukan sekadar kita kelakar macam kami tu lah, kelakar duduk, kelakar apa semua. Tapi dakwah ya meluas, menyeru orang ke arah kebaikan. Contohnya kita angkat dalam Facebook, jom kita di rumah membina masjid di Lubuk Antu, contohnya dekat macam Rian Angan duduk lah. Alhamdulillah kami sempat juga lah. Haji Alwi mesej kami dah di rumah apa semua, Alhamdulillah tolong lah. Ataupun Abang Wan nak post di Facebook minta membantu, ada seorang mualaf di Jawong. Ada lalu banyak orang yang derma. Dia salah satu dakwah ataupun penyeruan, menyeru orang maulah kebaikan, salah satu lah, bukan sekadar untuk duduk macam tu kelakar, bukan juga kita berkhutbah apa semua, bukan sekadar ajak. Kadang-kadang kita nulis pun sama juga, sebab perkataan tu boleh diganti, dimasukkan ke dalam tulisan. Tulisan boleh menggantikan kataan lah, senang cerita. Tertulis di Facebook, tertulis tu ya, salah satu medium dakwah. Dan dakwah tu adalah tugas para nabi. Jadi kadang kita nangga di office lah, nyetok dah pencen, siapa yang patut nyambung tugasnya? Orang baru nak. Macam dia juga dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dah wafat, siapa patut nyambung tugasnya? Kita lah, semua umat Islam, semua. Soalnya dalam kami singgah siapa perkataan siapa, ada lagi saya lupa, banyak kita, terlalu banyak maklumat masuk nak. Para ulama salaf menyebutkan zakatul ilmi tablighuhu, zakat ilmu ya, yang perlu dikeluarkan lah, wajib dikeluarkan adalah menyampaikan ilmu. Contoh macam dakwah tadi lah. Dakwah tadi ya adalah word ingatlah, zakatul ilmi tablighuhu. Zakat ilmu ya adalah menyampaikannya. Senang cerita, apabila disebut zakat tu benda yang wajib lah ya. Apabila disebut zakat nang wajib, jadi benda yang perlu kita buat, sampaikan ilmu. Ia adalah satu contoh dakwah. So ia adalah tugas para nabi. Dan yang keempat, yang terakhir, kita masalah yang terakhir, panjang sikit lah syarah, sihat lah. Okey, yang terakhir adalah as-sabru 'alal azafi. Sabar ke atas segala gangguan, kesusahan yang ada dalam ketiga-tiga perkara tu. Ada tiga-tiga. Pertama, ilmu. Mun nak nuntut ilmu akan ada waktunya kita rasa malas benar. Rasa boring benar. Boring lah, apa nama nak dia cerita cikgu depan, contohlah. Pada waktu ya kita kena sabar. Kadang-kadang beramal, al-amal, kami dah cerita tadi nak perkara kedua, beramal pun kena sabar. Macam semayang ke apa-apa jugalah, macam kami sendiri kadang-kadang biasa jugalah, terasa rasa berat rasa nak semayang, kadang-kadang rasa nak sedekah, rasa berat rasa nak sedekah, kira ngeluar duit kocek RM10, aduh sini aku nak sedekah. Macam tu, macam ni lah, rasa berat nah. Pada waktu ya sabar, kita nahan diri kita untuk rasa riak, contohnya lah, rasa menunjuk, rasa si ikhlas. Sebab makna sabar tu adalah al-habsu 'alan nafsi. Menahan diri. Yang makna sabar. Contoh macam air tu ditahan dengan gelas. Mesti ada gelas, air tu akan terkeluar, si dapat ditahan. Air tu akan mengalir apa semua nak, mau air dalam gelas tu lah. Maksudnya sabar tu adalah bekasnya, pakai nahan. Macam gelas tadi lah, gelasnya adalah sabar lah. Airnya adalah bebanan yang kita tempuhi di dunia tu. Jadi sabar tu, pertama tadi kita dah ulang, kita ulang, menuntut ilmu kena sabar, beramal pun kena sabar, dakwah pun kena sabar. Macam kami pernah juga, orang madah kami pernah jadi imam dulu nak.
orang pernah cerita dengan kami, Ustaz, ada juga orang di masjid tu nganuk sama rimpun, contohlah. Kami dah cerita hal tu, jangan malah contoh. Tapi sidak si dengar, kami pergi balik dia anuknya. Kotek bagus gila tanya. Macam biarlah dia anuknya. Jadi kami nak ada satu benda lah. Semua manusia ni akan sempurna. Ni akan ada kekurangan. Macam di masjid tadi contohlah, masjid walaupun kita nanggap orang masjid tu bagus, selalu ke masjid. Tapi ni akan ada kekurangan, dan kekurangan ni ialah perlu kita raikan dan perlu kita sabar dengan kekurangan. Kadang kita nanggap orang tu bagus, tapi masalahnya kadang-kadang suka dengan orang apa semua. Ialah kita perlu sabar. Setiap kelebihan akan ada kekurangan. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah beliau rahimahullah pernah radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahawa setiap yang sempurna akan ada kekurangan. Bila nyamadah semua. Ketika mana turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Khutbah kami ingat. Duduk menyampaikan. Semua sahabat gembira. Islam dah menang dah tu ya. Dah menang dah khutbah terakhir Nabi nak. Dah menang. Happy semua sahabat. Kita tu dah menang. Tu. Tapi apa yang terjadi dengan Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu nangis. Sahabat pun heran, padahal nangis. Sepatutnya dia gembira. Pasal Abu Bakar ada apa? Sikan datang kesempurnaan, melainkan akan datang juga kekurangan. Pada waktu Abu Bakar dah faham bahawa Rasulullah SAW akan wafat, akan meninggal dunia, akan diambil balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dah faham. Sebab kita katakan tadi bahawa setiap benda yang sempurna nya akan ada kekurangan. Yang prinsip yang kita kena pegang di dunia. Mau kita nangga di masjid orang bagus. Ready je bersiap sedialah dengan kekurangan yang akan kita jumpa. Sebab kita sebut pasal as-sabru 'alal azafi. Sabar dengan ketika dakwah ke apa-apa tadilah. Dan sabar tu ada 3 lalang kita rehatlah. Okey. Sabar ada 3. Sabar taat kepada Allah, sabar ke atas benda-benda yang haram, sabar kepada takdir Allah. Ada juga benda haram, Ustaz. Ada. Taat dengan Allah tadi contoh macam semayang lah. Kita dah beri contoh nanti. Kami isi nak ulang lah. Kau panjang gila nak. Benda-benda haram. Contoh rasuah. Selalu kadang-kadang rasuah. Kau nolong ku mula projek tu. Ku beri ke 10%. Projek 100,000. Beri 10%, 10,000. Kita pun rasa, besok ada 10,000. Contohlah, 10,000 aku akan dapat. Pada waktu kita perlu buat apa? Yang kami maksud tadi, sabar. Tahan diri kita. Sebab kami mana tadi, makna sabar tu adalah al-habsu, menahan diri. Tahan diri untuk mengolah benda yang haram. Yang maksudnya sabar ke atas pengharaman Allah. Ataupun orang yang baru masuk Islam. Macam kami sendiri di Jawong dulu lah cerita pasal arak. Dia dah suka minum arak. Tiap-tiap hari, hampir tiap hari minum arak. Tapi tiba-tiba kami cerita hal jangan minum arak. Pada waktu dia perlu sabar ke atas benda-benda yang haram tadi. Yang kita padah tadi lah. Ataupun dia kaki curi. Macam siapa nak ingat siapa nama tabi'in tu. Asalnya memangnya perompak asalnya. Tapi apabila dia masuk Islam, dia bertaubat apa semua, last-lastnya di ulama. Apa nama? Ingat apa namanya? Lupa namanya. Seorang ulama tabi'in. Pada waktu apabila dia masuk Islam, pernahnya cerita dia teringin nak merompak balik. Tapi dia sabar, tahan, lasasnya dapat benda yang baik daripada Allah. Allah mengangkat darjatnya jadi ulama tabi'in. Masih ingat namanya. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah. Setiap pilihan kita buat di dunia tu. Contohlah Ustaz Hani Irwan dengan sahabatnya nak datang dari Lubuk Hantu, buat pilihan nak pergi Seaman. Tapi Allah mentakdirkan, nauzubillah, mudahan terjadi lah. Aksiden contoh. Aksiden. Pilihan, lepas hujung pilihannya akan ada kesan. Kesannya lah kita kena sabar. Cara misal pesan lah. Macam COVID tu nak. Kita memilih untuk keluar rumah. Lepas keluar rumah, kesannya kelak kita kena sabar.
Bukan kita duduk situ si cari rezeki, duduk kasih hal rezeki Allah datang pula, duduk aja relax. Saya nak cari sebab lah kita nak ada tadi nak setiap benda tu nya ada sebab. Kita buat pilihan nak keluar rumah si musik keluar rumah kesannya dapat tu. Mun keluar rumah dapat tu. Allah dah beri dah. Takdir awal-awal dah. Allah dah sebelum kita lahir Allah dah madah dah. Semua benda yang dicipta di dunia tu semua dah ada takdirnya pun. Mun makan takdirnya kenyang. Mun simok makan takdirnya lapar. Mun simok bernapas takdirnya matilah. Cemalah. Takdir setiap benda ada takdirnya pun. Mun berusaha akan berjaya. Ia adalah takdir Allah. Mun si berusaha nya akan berjaya. Ataupun kadang-kadang mun kita berusaha tapi tiba-tiba Allah mentakdirkan kita, contoh SPM lah, SPM. Pelajar-pelajar SPM. Dah belajar mana. Tapi Allah mentakdirnya sakit waktu yang jawab ujian. Sabar je lah. Yang jawab si cun. Rizal pun sedang. Mungkin Allah menyediakan sesuatu benda yang menarik untuknya lah. Jadi ya yang ni lah kita berhenti rehat sekejap lah. Boleh ha? Okey, insya